macam mana seseorang tu nak mulakan perjalanan karirnya sebagai seorang ahli farmasi. Pertama sekali mestilah dia tu melanjutkan pelajarannya dalam bidang ijazah sarjana muda farmasi di institusi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Maksudnya tak kiralah institusi itu dalam negara atau luar negara, mesti diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Tempoh pengajian tu selama 4 tahun lah. Degree memang 4 tahun kan. Sepanjang tempoh 4 tahun tu, pelajar farmasi akan belajar macam-macam subjek lah, antaranya fisiologi, kimia, farmakologi, farmakoinformatics, klinikal dan macam-macam lagi. So bila dah di tahun akhir, pelajar farmasi itu dikehendaki menduduki peperiksaan kelayakan untuk mengamal farmasi. Atau istilah lainnya ialah forensic exam. Kena ambil exam ni, kena lulus. Dah lulus, dah graduate, barulah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dan barulah boleh memulakan kerjaya sebagai ahli farmasi, iaitu dengan menjalani latihan sebagai Provisionally Registered Pharmacist atau singkatannya PRP di fasiliti kesihatan ataupun mana-mana fasiliti swasta yang telah diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Bagi membolehkan ahli farmasi itu praktis kerjaya di Malaysia, mereka perlu memperbaharui lesen mereka setiap tahun. Maknanya memang kena betul-betul ada ijazah dalam bidang ini dan juga kena ada lesen lah kan. Betul. Maknanya kalau mungkin dia berminat nak jadi ahli farmasi tapi tidak melanjutkan dalam bidang ini, tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Mesti kena minimum requirement tu mesti ijazah sarjana muda farmasi. Sebab mungkin ada juga ada setengah bidang yang kadang-kadang kita lari bidang kan puan kan. Tapi yalah, ini melibatkan bukan maksudnya ubat kan, kita nak beri kepada orang. Jadi memang kena ada pengiktirafan lah, kena belajar mengenai ilmu ini. Baiklah, secara umumnya ahli farmasi ini sinonim dengan orang yang membekalkan ubat di kaunter. Namun saya juga difahamkan tugas farmasi bukan hanya membekalkan ubat. Jadi boleh puan terangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini? Betul tu. Tugas farmasi ni sebenarnya sangat luas. Bukan sekadar beri ubat di kaunter lah. Seorang ahli farmasi tu dia boleh bekerja sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta. Kalau sektor awam, ahli farmasi boleh berada di bidang berada di hospital ataupun klinik kesihatan, di bidang penguatkuasaan farmasi, di bahagian ketenteraan pun boleh juga, Jabatan Kesihatan Negeri, bahagian regulatory farmasi negara ataupun di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau di sektor swasta pula, boleh bekerja sebagai pensyarah ataupun di farmasi komuniti, industri farmaceutical dan juga di bahagian maritim. Di mana-mana pun ahli farmasi ni bekerja, matlamat utamanya sama lah, untuk memastikan terapi ubat yang optimum dan rasional. So di sini saya akan ringkaskan peranan ahli farmasi di hospital atau klinik kesihatan. Ini melibatkan 4 bidang utama lah. Yang pertama sekali di farmasi pesakit luar. Di bahagian inilah yang memang ahli farmasi membekalkan ubat kepada pesakit di kaunter farmasi. Ubat yang dibekalkan itu adalah mengikut kepada preskripsi doktor yang telah diterima. Sebelum nak bekalkan ubat pada pesakit, proses kerja di belakang tabirnya melibatkan proses kerja yang agak teliti lah, Ida. Betul. Sebab kita nak pastikan pesakit dapat ubat yang betul dan selamat kan. So antara proses kerjanya ialah kita terima preskripsi, kita saring preskripsi tersebut, lepas tu baru kita isi ubat ikut duration, ikut kuantiti yang diperlukan, dan baru kita bekalkan kepada pesakit bersama-sama dengan kaunseling ubat. Dan akhir sekali kita akan dokumentasikan segala proses kerja tadi tu. Itu di bahagian farmasi pesakit luar. Kalau dekat farmasi pesakit dalam, farmasi juga terlibat dalam memantau bekalan ubat di dalam ward pesakit. Untuk pesakit dalam ward. Dan itu mereka juga terlibat bersama-sama dengan doktor dalam ward rounds. Dalam ward rounds ni, ahli farmasi akan berbincang, menilai dan memberi cadangan kepada doktor tentang ubat-ubatan yang sesuai untuk pesakit tersebut. Okey, bagi ahli farmasi di bahagian perolehan pula, iaitu di bahagian stok ubat, mereka inilah yang menjalankan proses pesanan, perolehan ubat, penyimpanan ubat dan pengagihan ubat kepada hospital atau klinik kesihatan di bawah jagaan mereka. Kalau staf farmasi di store ni tak ada, mungkin klinik atau hospital tu susah nak beroperasi dengan lancar lah, sebab ada masalah stok apa semua kan. Betul. Ini peranan mereka penting lah. Dan lain-lain perkhidmatan yang ahli farmasi jalankan
Antaranya ialah pemantauan terapeutik ubat, iaitu ahli farmasi akan memastikan dos ubat yang diterima oleh pesakit berada dalam julat yang selamat. Selain daripada itu ialah cytotoxic drug reconstitution, itu di mana ahli farmasi akan menyediakan ubat kemoterapi untuk rawatan pesakit kanser. Selain daripada itu ialah total parenteral nutrition, di mana penyediaan ubat sterile ataupun bag nutrisi untuk berikan kepada pesakit yang tak boleh makan melalui mulut ataupun yang kena pakai tube tu kan. Untuk pesakit jenis itu. Yang seterusnya ialah radiofarmasi ataupun nuclear farmasi, di mana ahli farmasi menyediakan ubat yang menggunakan radiasi untuk tujuan rawatan ataupun untuk tujuan X-ray. Kita juga ada perkhidmatan maklumat ubat-ubatan untuk memberikan maklumat atau informasi berkenaan ubat kepada pengamal perubatan ataupun kepada pesakit. Dan akhir sekali, kita juga ada buat lawatan ke rumah pesakit. Kita turun padang, lawat rumah pesakit. Masa itulah ahli farmasi ni akan memantau macam mana pesakit simpan ubat kat rumah. Macam mana dia ambil ubat dekat rumah. Biasanya dekat kaunter dia cakap makan ubat gitu. Datang rumah kita tengok banyak lagi ubat. Tak terusik, ada yang tak terusik kan. Itu pentingnya lawatan tu lah. Kita nak tengok tahap kepatuhan mereka, cara mereka menguruskan ubat di rumah, lain-lain lagi lah. Baik. Bila kita dengar kan, saya sendiri dengar lah, bukan, betul lah tu, bukan sekadar ahli farmasi ni bukan sekadar beri ubat di kaunter, tapi sebenarnya banyak lagi orang kata tanggungjawabnya sebagai seorang ahli farmasi. Jadi itu kita dah maklum mengenai peranan ahli farmasi di hospital dan klinik. Dan kita nak tanya jugalah Puan, bagaimana pula tugas dan peranan ahli farmasi selain daripada fasiliti kesihatan ini? Seperti yang Puan terangkan tadi, selain daripada itu, boleh tak Puan ulaskan? Okey, kalau di farmasi komuniti, tugas mereka sama juga mendispense ubat kepada pesakit atau membekalkan ubat kepada pesakit. Tapi bukan sekadar itu sajalah, mereka juga terlibat dengan proses pengurusan, perolehan ubat, penjualan ubat dan juga kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit. Manakala di ahli farmasi yang bertugas di industri farmaseutical ataupun kilang ubat lah, mereka ini yang mengawal bertanggungjawab dalam urusan quality control, penghilangan ubat, pendaftaran ubat, pemasaran ubat dan pengedaran ubat ke hospital, klinik ataupun farmasi komuniti. Saya tak langsung juga mereka terlibat dalam proses R&D untuk menghasilkan ubat-ubatan yang baru. Faham. Ahli farmasi juga boleh menjadi seorang pensyarah dalam bidang akademik. Biasanya mereka ni yang akan mengajar student farmasi lah. Pensyarah juga ada terlibat dengan kajian-kajian yang mereka perlu laksanakan. Okay. Selain itu, ahli farmasi yang bekerja di bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, apa tugasnya? Di bawah KKM ada program perkhidmatan farmasi dan ahli farmasi yang bertugas di bahagian ini terlibat dalam merancang dan membangunkan dasar dan polisi ubat-ubatan. Selain daripada memantau aktiviti farmasi secara keseluruhan di Malaysia, mereka juga merancang sumber manusia mengikut keperluan. Manakala di bahagian penguatkuasaan farmasi pula, mereka inilah yang akan memastikan kawalan import, ekspor, penghilangan, pengedaran, penjualan ubat serta periklanan ubat mengikut akta yang telah ditetapkan. Kalau tengok dekat highway, tepi jalan, iklan produk, iklan ubat tu kan, itu semua di bawah kawalan dan pemantauan mereka lah. Perlu dapatkan lesen. Baik. Selain daripada itu, bahagian regulatori farmasi negara pula, NPRA, mereka ni tugasnya adalah untuk mengawal kualiti produk, lesenan, pendaftaran ubat, suplemen, ubat tradisional dan lain-lain, sertifikasi produk kosmetik dan juga memantau selepas ubat atau produk kosmetik itu dipasarkan. Adakah menepati piawaian, ada barang terlarang ke, ada bahan beracun ke, mereka yang akan kawal lah. Kan? Apakah perbezaan ini antara, saya rasa soalan yang popular lah juga sebenarnya kan, antara perbezaan doktor dan juga ahli farmasi? Kena jelaskan tu Puan. Okey, memang ramai orang biasa keliru lah antara ahli farmasi dengan doktor. Sebab masing-masing pun pakai kod putih kan. Kadang-kadang dekat kaunter farmasi tu pun pesakit macam okey doktor. Macam tu. Okey, tapi sebenarnya bidang tugas memang berbeza lah. Macam kita sedia
maklum doktor dia memang dia punya kepakaran dalam berkaitan bidang penyakit. Dia pakar dalam mendiagnose penyakit. Manakala kami ahli farmasi pula mempunyai ilmu dan kemahiran dalam ubat-ubatan. Macam dos ubat, kegunaan ubat, macam mana ubat berinteraksi, macam mana ubat bertindak dalam badan dan lain-lain lagi lah. Tapi ahli farmasi dengan doktor ni saling melengkapi. Bekerja secara berkumpulan untuk memastikan pesakit mendapat rawatan yang terbaik. Ya, maknanya kalau tak ada doktor, tak adalah ahli farmasi. Ahli farmasi tak adalah doktor. Betul. Tapi saya nak tanya juga, mungkin yang sedang dengar sekarang ni kan, adik-adik yang mungkin baru saja habis SPM ataupun dia nantilah mungkin dia ada bercita-cita nak jadi doktor ataupun ahli farmasi. Dia tak tahu dia nak ambil yang mana. Mungkin ada sedikit nasihat lah Puan Liana. Macam mana tu? Kalau dia minat pada bidang perubatan, tapi mungkin dia was-was. Saya nak jadi doktor ke saya nak jadi ahli farmasi? Macam mana? Kena jelas, kena jelas nak yang mana. Sebab bidang tugas tu tak samalah. Okey. Lagi satu, apa subjek kita belajar masa kat universiti tak sama juga. Tak sama. Ada yang sama sikit-sikit macam tu lah. Maksudnya kita kena jelas sebelum nak ambil sesuatu course tu, kena tahu dulu apakah dia punya skop tugas. Apa yang perlu kita buat nantilah. Peluang kan? kerja. Itulah kena tahu. Baiklah, kita nak tanya juga mengenai penerangan berkaitan ubat-ubatan di fasiliti kesihatan. Adakah ahli farmasi juga melibatkan diri bersama-sama masyarakat ataupun komuniti? Memang ada ahli farmasi juga turun padang untuk melakukan aktiviti bersama-sama dengan masyarakat lah. Program ni kita namakan sebagai program Kenali Ubat Anda. Matlamatnya untuk memastikan masyarakat diberi pendidikan dan kesedaran tentang penggunaan ubat-ubat secara berkualiti. Pelbagai aktiviti kesedaran dan pendidikan yang kita dah jalankan sejak program ini diperkenalkan. Antaranya macam pameran, ceramah, forum, macam wawancara radio hari ini pun salah satu program Kenali Ubat Anda juga. Betul, itu memberi informasi lah kan. Betul. Baiklah, ini ada ialah soalan jugalah kan. Kalau orang nak membeli ubat kan Puan Liana kan, mungkin ada yang ragu-ragu, patut ke saya beli ubat dekat farmasi? Mungkin ragu-ragu, takut kan. Macam mana tu? Mungkin ada sedikit pesanan ke? Sebab biasanya mungkin orang lebih percaya kepada doktor. Macam mana kalau ada yang mentaliti begitu? Kalau nak beli ubat di farmasi kan, farmasi komuniti ataupun kedai-kedai farmasi, kita memberikan rawatan pencegahan ataupun melegakan simptom tu sendiri. Macam untuk penyakit-penyakit kronik masih perlu berjumpa dengan doktor. Tapi sepatutnya tak perlulah ragu-ragu untuk beli ubat di farmasi, sebab ahli farmasi yang di kedai-kedai farmasi tu semuanya bertauliah, berdaftar, ada lesen, ada kemahiran. Baiklah. Baik, ini ilmu yang perlu kita sendiri kena tahulah kan. Sebab sebenarnya topik ni sangat dekat dengan kita. Yalah, sebab kita ni manusia biasa. Memang ada kalanya kita jatuh sakit kan Puan kan. Jadi apa-apa kita boleh tahulah.